Hari ni saya nak clarifikan antara mitos yang terbesar di kalangan orang Melayu, iaitu ada anak lelaki akan selamat. Selamat di sudut apa tu? Selamat dari sudut pembahagian harta pusaka sebab takkan pergi kepada adik-beradik. Sebenarnya mitos ataupun salah faham seperti ini akan menimbulkan banyak masalah kepada pembahagian pusaka nanti. Sebabnya, jom tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang pembahagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Saya percaya kisah pusaka arwah pelawak yang terkenal yang mempunyai seorang anak lelaki telah membuka mata kita berkaitan dengan mitos ini. Sebenarnya dia tak ada pun istilah selamat ke tak selamat dalam faraid ini. Sebab yang penting kita faham mengenai mekanisme keseluruhan perancangan ataupun pembahagian harta dan pusaka. Yang menjadi masalahnya, bila masyarakat menganggap bahawa pembahagian pusaka itu hanya ada kaedah faraid sahaja. Sedangkan pembahagian pusaka ini bukan bermula daripada syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah ada sejak daripada Nabi-Nabi sebelum tu. Kenapa orang-orang dulu sebelum ni tak ada harta ke? Kan, mereka juga ada harta dan takkan tak ada pembahagian pusaka. Faraid ni datang untuk memansuhkan pembahagian pusaka pada masa Arab Jahiliyah. Pada zaman tu, kita tak fahamlah kaum wanita ditindas seolah-olah mereka ni tidak mempunyai nilai langsung sebab mereka sentiasa dinafikan hak untuk mendapatkan sebarang pemilikan harta. Malah kaum wanita ini sendiri dianggap sebahagian daripada harta. Contohnya, jika seorang suami ni meninggal dunia dan mempunyai isteri yang barulah, maknanya dia berkahwin baru, maka anak kepada suami ni dia boleh mewarisi ibu tirinya. Maknanya dia boleh berkahwin dengan ibu tirinya. Selain daripada kaum wanita, kanak-kanak kecil sama ada lelaki dan perempuan juga mengalami penindasan semasa zaman Arab Jahiliyah. Sebenarnya, pembahagian harta pusaka kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini juga bergantung kepada law of the land, iaitu bergantung kepada pemerintah. Kalau kita tengok cerita-cerita zaman gelap Eropah, contohnya dalam cerita Robin Hood, kalau mereka yang meninggal dunia atau mati yang tidak mempunyai anak atau anak lelaki, maka kerajaan dia akan merampas semua harta pusaka. Jadi Islam telah mendatangkan satu kaedah pembahagian faraid yang mempunyai kaedah yang paling adil untuk menjaga kepentingan waris-waris. Sebab dalam Islam, selain daripada kaedah pembahagian harta, juga kita ada susunan wali, iaitu penjaga kepada seseorang, terutama bagi mereka yang belum akil balik. Maknanya, penjaga ini bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan dan keperluan anak di bawah umur ini dijaga seperti mana yang diperlukan. Yang menjadikan masyarakat kita ni cacar marba ialah apabila kita hanya mengambil sebahagian sahaja dan meninggalkan sebahagian yang lain. Tak kira lah kaedah pembahagian apa yang anda gunakan, yang penting anda memahami mekanisme dan juga kesan daripada kaedah digunakan. Jika anda menggunakan kaedah hibah, anda kena faham kaedah dan juga kesannya. Jika anda buat wasiat, anda juga kena tahu kaedah dan juga kesannya. Anda memilih untuk dibahagikan secara faraid, anda juga kena tahu mekanisme dan juga kesannya. Jadi kali ini saya nak sharekan 3 perkara kalau ada anak lelaki akan selamat ni merupakan satu mitos ataupun salah faham. Yang pertama, false sense of security. Nak translate macam mana tu? Maksudnya kita rasa selamat tetapi sebenarnya tidak selamat. Itulah lebih kuranglah maksudnya macam tu. Kalau kita tengoklah kes kematian arwah pelawak yang saya sebut tadi, sebenarnya banyak membuka mata kita. Beliau ni meninggal dunia dengan mempunyai seorang isteri dan seorang anak lelaki dan ibu bapa yang masih hidup. Dalam kaedah faraid ini sebenarnya ada satu konsep dipanggil halang menghalang, iaitu jika terdapat seorang waris, dia mungkin boleh menghalang waris yang lain. Contohnya, anak lelaki, dia boleh menghalang waris yang lain untuk mendapat bahagiannya. Contohnya, dia menghalang adik-beradik. Tetapi, anak lelaki tidak menghalang bahagian ibu dan bapa. Sebab dalam faraid ini ada 5 golongan waris utama yang tak boleh dihalang oleh sesiapa. Iaitu pertama, ibu, kedua, bapa, ketiga, suami ataupun isteri, keempat, anak lelaki dan kelima, anak perempuan. Jadi kelima golongan ini dia tidak boleh dihalang oleh sesiapa bahagiannya. Ibu bapa secara asasnya
akan mendapat 1/3 daripada bahagian faraid. Kalau katalah rumah tu 3 tingkat, satu tingkat hak mereka. Dan kalau mereka pula meninggal dunia selepas itu, 1/3 tadi, yang satu tingkat tadi akan dibahagikan mengikut faraid mereka. Jadi kena tengoklah mak ayah ni dia ada mak ayah lagi tidak, iaitu nenek moyang kepada yang pertama meninggal tadi. Dan juga mungkin faraid ini menyebabkan anak-anak mereka, juga menyebabkan makcik-pakcik, bergantunglah daripada 25 golongan waris faraid tadi. Kita kena tengok semula siapakah waris sebenar kepada mak dan ayah ini. Kalau kita tengok dalam kes pelawak tadi, sebelum ni adik-beradik tiada hak, mereka bukan waris yang layak. Tapi selepas kematian ibu beliau, adik-beradik jadi waris yang layak. Sebab apa? Mereka mewarisi pusaka arwah ibu mereka. Jadi dalam kes ini kita panggil sebagai faraid berlapis, iaitu melibatkan generasi kedua dan seterusnya. Andai kata lepas tu ada adik-beradik arwah yang meninggal dunia, bahagiannya pula akan jadi pusaka dan perlu dibahagikan mengikut faraid. Maksudnya bertambah lagi lah bilangan waris yang layak. Dan kena ingat bila saya sebut ibu bapa ni, ini juga bermaksud ibu bapa dan keturunan ke atas. Kalau katalah ibu bapa ni sudah meninggal dunia, anda kena cek dulu sama ada nenek, moyang, atuk masih lagi hidup. Sebab mereka juga adalah waris yang layak. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang ni dia berumur panjang, kadang-kadang sampai ke 100 tahun. Dalam kes macam ni, kalau berlaku kepada kematian kepada anak, cucu, cicit piat-piut, jangan tertinggal bahagian mereka ini. Dan sekiranya ibu bapa ni dia telah uzur, keputusan bukan lagi milik mereka. Sebab mereka tidak mempunyai kapasiti untuk membuat keputusan menolak ataupun menerima. Jadi yang akan membuat keputusan bagi mereka adalah anak-anak mereka. Jadi kita fahamlah, fahamlah kalau dah masuk adik-beradik dan masuk anak-anak yang lain, so dia akan jadi, kebarangkalian dia akan jadi lain tu sangat tinggi. Kesimpulannya, kalau ada anak lelaki, dia tidak menghalang bahagian ibu bapa dan keturunan ke atas. Kedua, dari sudut dominasi. Kadang-kadang bila datang kes pusaka, maksudnya kes pusaka ni adalah kes-kes orang yang telah meninggal dunia, dia datang dengan kepada kami dalam keadaan mempunyai waris anak lelaki. Saya seram sikit. Saya kurang gemar kalau ada kes-kes yang datang kes pusaka yang macam ni. Sebab saya lebih bersifat kepada prevention atau preparation. Itu pencegahan yang kita buat semasa pemilik itu bertindak semasa hidup. Sebab kalau pemilik dah meninggal dunia, baru nak mengharapkan waris-waris untuk bermuafakat, nak selesai kebanyakannya ni susah sikit lah. Kalau yang ada anak lelaki ni, biasa kita tengok anak lelaki akan lebih dominan terhadap adik-adik yang lain lah. Anak-anak perempuan kadang-kadang ditekan, dibuli dan sebagainya. Sebabnya in general, anak lelaki akan dapat lebih bahagian daripada anak perempuan. Ini menyebabkan muafakat untuk mendapatkan pembahagian sama rata ni agak sukar. Sebab saya pernah terbaca satu kajian dibuat pilihan terhadap pembahagian pusaka oleh waris-waris. Maksudnya waris-waris ni kalau berlaku kematian kepada seseorang tu, dia pilih nak secara macam mana. Kebanyakannya 6 ataupun 7 kes daripada 10 kes mereka akan pilih untuk faraid, bukan 60%, 70% akan pilih untuk faraid. 2 sahaja daripada 10 akan pilih untuk muafakat, untuk bahagi sama rata dan sebagainya. Dan hanya 1 daripada 10 yang akan pilih untuk lepaskan hak. Jadi ini kalau ikut pengalaman kami sangat-sangat benar. Malahan memang ada kes lah anak lelaki ni diklaim lebih. Naknya kalau anak lelaki itu adalah anak yang sulung. Masa hidup yang sibuk-sibuk pasal harta ni biasanya perempuan lah. Dia nak minta hibah, nak minta wasiat dan sebagainya. Ni biasa perempuan. Dan saya percaya kebanyakan yang menonton video saya ni adalah perempuan. Tapi bila dah meninggal dunia, yang kecoh-kecoh, yang sibuk-sibuk ni biasanya lelaki, yang bergaduh, bertetak, yang agresif ni biasa lelaki. Perempuan pun ada, tapi kalau ikut pengalaman kami yang lebih dominan ni adalah lelaki. Saya rasa kadang saya rasa malu jugalah. Sebab saya lelaki dan apa yang kita lihat tu satu benda yang macam tak sedap lah, satu perkara yang tak bagus. Jadi ibu bapa yang ada anak lelaki ni kena beringat, sebab hanya anda yang tahu keperluan anak-anak anda. Dalam Islam, sunat untuk menyamaratakan antara lelaki dan perempuan dari sudut pembahagian harta. Dan anda wajib berlaku adil dalam bagi harta. Maksudnya adil
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ketiga, dia berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan harta pusaka. Yang seperti mana saya beritahu sebelum ni, pentadbiran atau pengurusan harta pusaka ataupun proses tentang pusaka ni dia tidak automatik. Jadi dia kena buat tuntutan. Biasanya dia akan ada dalam dua keadaan. Pertama, semua tak nak buat, ataupun yang kedua, semua berebut nak buat. Macam mana tu? Kes tak nak buat ni biasalah kes tolak menolak. Selalunya yang akan kena appoint untuk buat kerja ni, untuk menguruskan harta pusaka ni anak lelaki lah, terutama kalau anak lelaki yang sulung ataupun anak dalam kalangan adik-beradik, dia yang paling tua. Dan kebanyakan mereka ni tak tahu pun, tak ada ilmu, tapi disebabkan status mereka dalam family dan keluarga ini, mereka disuruh untuk menguruskan. Saya nak bertanya, kalaulah anda yang kena uruskan harta pusaka keluarga anda tahu tak nak isi borang kat mana, apa nak isi dan sebagainya, dokumen apa yang diperlukan. Dan kebanyakan daripada kita ni ada masalah dari sudut masa. Cuti dah lah limited sikit, tapi nak ngurus pusaka ni kena bekerja sana bekerja sini, kadang-kadang melibatkan perjalanan antara negeri. Jadi orang kata kita tak ada masa untuk menguruskan. Dan jangan ingat urus pusaka ni tak pakai duit. Dia pakai banyak duit. Kalau tak ada duit tu memang susah nak uruskan, sebab memang kita kena keluarkan dulu. Sekurang-kurangnya kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat tu, dia memerlukan duit minyak, duit tol, kadang-kadang terpaksa tinggal jika berlainan negeri terpaksa duduk ke hotel dan sebagainya. Jadi last pembahagian pusaka ni tak jalan. Dan lebih malang lagi, waris-waris lain ni yang tak faham ni, dia akan pointing finger je, dia tunjuk je, abang long ni lah tak buat kerja sebagainya. Tapi mereka ni tak tahu betapa rumit dan lecehnya nak uruskan pusaka ni. Jadi dia sebenarnya bergantung pada kes lah. Ada kes mudah, ada kes susah. Tapi kebanyakan kita tengok bila terutama dalam keadaan kita tak pernah menguruskan, memang prosesnya sangat rumit lah. Mudah dan susah ni dia bergantung kepada pelbagai faktor. Tapi yang pasti dia memang makan effort, memang makan masa dan memang akan makan duit untuk diuruskan. Sebab itulah senang kalau kata si mati tadi meninggal sudah ada khairat, iaitu khairat pusaka, di mana ada orang lain akan bantu untuk menguruskan pusaka. InsyaAllah kalau kata pasal khairat pusaka ni, saya akan buat video lain lah untuk saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa macam nak tahu cepat main khairat pusaka ni, boleh terus kontak saya, dia dapatkan kontak saya di dalam ruangan description. Dalam kategori kedua pula, ada kes-kes yang di mana semua nak terlibat. Semua berebut nak terlibat. Berebut nak jadi apa? Nak jadi pentadbir. Sebab pentadbir ni adalah wakil keluarga yang menguruskan on behalf bagi pihak keluarga. Dalam setengah kes pentadbir ni yang akan memegang duit. So dia yang akan keluarkan duit masuk dalam akaun dia, dia yang akan bahagikan kepada waris-waris yang lain. Maksudnya masuk akaun dia dululah. Jadi ada setengah-setengah kes ni waris-waris lain takut yang si pentadbir ni akan songlak duit tu. Terutama dalam kes-kes yang melibatkan menantu-mentua, ipar duai, pakcik makcik, sepupu sepapat. Kalau mereka ni sebagai waris lah, senang cakap ni melibatkan isu kepercayaan. Bila timbul isu ni sebenarnya sangat susah nak selesai, sebab uruskan pusaka ni dia perlukan permuafakatan, terutama kalau si mati ni dia tak melantik pentadbir semasa hidup. Jadi saya sarankan kepada semua yang tengok video saya ni, pertama sekali jangan cerita pasal hibah, jangan cerita apa-apalah yang lain. Lantik dulu pentadbir siap-siap. Sebab kalau dah lantik pentadbir ni, dia boleh bypass yang lain, boleh dapatkan perintah mahkamah untuk menjadi pentadbir yang sah mengikut kehendak si mati. Jadi proses tu menjadi lebih mudah, sekurang-kurangnya dia boleh dimulakan. Kalau berminat nak lantik pentadbir dan juga khairat pusaka ni, bolehlah kontak saya. Kesimpulannya, memang betul dalam sesetengah keadaan mempunyai anak lelaki ni akan memudahkan urusan pembahagian pusaka. Tapi ada juga sesetengah keadaan ni, ada anak lelaki ni sebenarnya kadang-kadang lebih menyusahkan.
Jadi pesanan kepada mereka yang ada lelaki, jangan rasa complacent, jangan rasa selesa sebab tuan-tuan dan puan-puan kena check dulu, kena periksa dulu ketiga-tiga perkara yang saya sebut tadi dan buatlah pertimbangan yang betul. Jangan lupa like dan share video ini dan sila subscribe kalau anda berminat untuk tahu lebih lanjut mengenai pembahagian harta dan juga pusaka. Harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.